Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi dalam satu rancangan yang cukup menarik ini. Terima kasih diucapkan kepada semua sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sudi menonton rancangan Bual Bicara Fiqh Semasa. Pada hari ini kita telah menampilkan dua orang panel jemputan kita, iaitu saudara Muhammad Faizul Hisham dan juga saudara Muhammad Ahlam. Baiklah, pada hari ini kita sedia maklum kita telah menghadapi satu wabak yang cukup dahsyat, iaitu pandemik COVID-19. Hampir semua negara tidak terkecuali daripada menerima tempias dan kesan daripada wabak ini. Di dalam konteks kehidupan umat Islam pada hari ini, telah timbul banyak isu semasa yang meninggalkan persoalan di benak fikiran kita. Antaranya seperti isu solat berjemaah, isu pengurusan jenazah pesakit COVID-19, dan juga isu-isu lain yang berbangkit seperti isu ketika perkahwinan dan sebagainya. Cuma pada kali ini saya cukup tertarik berkenaan dengan isu solat berjemaah, yang mana terdapat banyak pandangan dan pendapat yang diutarakan oleh masyarakat, walaupun pihak berkuasa agama telah mengeluarkan arahan untuk solat dengan jarak 1 meter, solat berjemaah dengan jarak 1 meter. Bagi menjelaskan isu ini, saya mempersilakan panel jemputan kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Faizul Hisham, untuk memberikan sedikit sebanyak penjelasan berkenaan dengan perkara ini. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Khairizmi selaku moderator kita pada hari ini. Baik, seperti yang kita semua sedia maklum, pelbagai isu yang timbul akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah isu tentang solat dalam keadaan berjarak. Jadi bagi sesiapa yang ingin menunaikan solat di masjid, mereka ini perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antaranya ialah dengan menjarakkan solat bagi mengekang penularan ataupun jangkitan COVID-19 ini. Jadi timbul persoalan, bukankah kita ini dituntut untuk merapatkan saf dalam solat berjemaah ini? Sebagaimana hadis Nabi SAW, sawu sufufakum, maksudnya luruskanlah saf-saf kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, daripada hadis ini Nabi menyarankan kita supaya meluruskan saf kita, bermula daripada saf yang pertama, yang kedua, sehinggalah yang seterusnya. Jadi hukum merapatkan saf ketika solat berjemaah ini adalah dituntut. Cuma para ulama berbeza pendapat sama ada hukum ini wajib ataupun sunnah. Sebahagian besar daripada ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, kerana ia bukanlah syarat sah solat berjemaah ini. Namun sebahagian lain mengatakan hukumnya adalah wajib. Walau bagaimanapun, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan jika dalam keadaan solat berjemaah ini kita menjarakkan sedikit solat kita, ia tetap sah. Cuma kita tidaklah mendapat pahala merapatkan saf. Tapi itu dalam keadaan yang biasa. Tetapi dalam keadaan kita sekarang ini, kita diwajibkan untuk mematuhi arahan atau perintah ulil amri, arahan pemerintah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksud, wahai orang-orang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Jadi pemerintah ini juga, mereka ini juga mendapatkan nasihat daripada
pihak yang mempunyai kepakaran dalam isu ini. Contohnya seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang mana Allah juga telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang sesuatu isu jika kita tidak tahu. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jadi pihak pemerintah ini juga seboleh-bolehnya ingin membenarkan kita ni solat di masjid. Tetapi dalam keadaan sekarang kita ni sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, yang mana perlu mengambil kira juga tentang maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Ya. Kerana pada masa ini, dengan kita menjaga jarak solat kita ini adalah merupakan satu tuntutan dalam maqasid syariah. Kerana kalaulah kita tidak menjaga jarak dalam solat sehingga menyebabkan berlakunya jangkitan, sampailah muncul satu kluster yang baru, maka orang akan menganggap agama kita ini adalah satu agama yang menyusahkan orang lain. Jadi untuk menjaga maslahat, untuk menjaga sesuatu perkara ini daripada mudarat, menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, maka kita perlulah menjaga jarak ketika solat ini. Ini adalah satu perkara yang sangat dituntut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita kembali kepada moderator kita. Alhamdulillah, agak menarik sebenarnya perkongsian yang telah diberikan oleh saudara Faizul Hisham sebentar tadi. Namun dalam hal lain, ya, seperti hal pengurusan jenazah, apakah perkara yang perlu ataupun patut masyarakat tahu berkenaan dengan pengurusan jenazah COVID-19? Sebab pengurusan jenazah COVID-19 tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Ya, dia ada SOP ataupun Standard Operation Procedure dia tersendiri yang perlu dipatuhi oleh pihak berkuasa, sama ada frontliners maupun pihak ahli waris. Ya, semua pihak harus akur dengan perkara ini. Jadi untuk mengupas hal ini, saya menyemput panel yang kedua, iaitu saudara Muhammad Alam, untuk menerangkan berkenaan dengan bagaimana, ya, dan apa yang patut masyarakat tahu berkenaan dengan pengurusan jenazah pesakit COVID-19. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara Khawarizmi selaku moderator yang saya alukan panel pertama kita pada hari ini, saudara Faizul. Baik, saya terus kepada soalan moderator. Seperti yang diketahui oleh umum dan masyarakat bahawa penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit berjangkit berisiko tinggi. Okey. Kalau boleh saya sebutkan sedikit, Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2004 telah keluarkan satu garis panduan penyakit berjangkit berpotensi, edisi 1. Dalam tu dinyatakan penyakit berjangkit risiko tinggi ini adalah sebarang penyakit yang diklasifikasikan di dalam kategori penyakit berjangkit risiko 3 dan risiko 4. Penyakit berjangkit risiko 3 antaranya ialah penyakit tuberkulosis, HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Okay. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme ataupun virus yang boleh memberi kesan jangkitan teruk terhadap individu dan berpotensi untuk disebarkan di dalam komuniti. Walau bagaimanapun, langkah perawatan yang sesuai telah ada ataupun wujud disediakan untuk penyakit dalam kategori ini. Penyakit berjangkit risiko 4 pula adalah penyakit berjangkit yang menyebabkan kesan jangkitan yang sangat teruk dan tidak ada lagi langkah perawatan yang berkesan untuk menanganinya. Jadi penyakit ini ada potensi yang sangat tinggi untuk tersebar dalam komuniti dalam skala yang besar. Contoh-contoh penyakitnya adalah Ebola, Marburg, virus Nipah, demam Lassa, demam berdarah Kongo, Crimea. Dalam konteks sekarang kita bercakap mengenai penyakit coronavirus yang kita tahu virus ini menjangkiti manusia yang lain dalam komuniti secara cepat dan ramai dan juga boleh membawa maut. Jadi
pengendalian mayat yang dijangkiti penyakit berisiko tinggi seperti COVID-19 ini perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan untuk meminimumkan risiko penyebaran jangkitan kepada kaki tangan pesakit kesihatan yang bertugas dan umumnya kepada orang awam lah. Jadi itulah justifikasinya. Bila adanya risiko tinggi berlakunya jangkitan COVID-19 yang boleh membawa maut terutama kepada orang yang menguruskan jenazah itu, tak kiralah melalui konteks secara langsung dengan air mandian yang telah tercemar dengan cairan badan daripada jenazah pesakit seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya, maka hukum juga akan berubah disebabkan timbul dan bimbang terhadap kemudaratan yang akan berlaku. Justru mesyuarat khas Majlis Jawatan Kuasa Muzakarah bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Mac 2020 telah memutuskan bahawa sebagai menggantikan proses memandikan jenazah, dibolehkan untuk dilakukan tayamum sahaja ke atas jenazah. Dalam Islam terdapat pengecualian dan kelonggaran, iaitu rukhsah kepada hukum sekiranya ada keadaan yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada nyawa manusia. Tapi kemudaratan ini mestilah mengikut asas pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak pengamal perubatan, seperti doktor perubatan, pakar forensik dan lain-lain. Kenyataan oleh pengarah kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa virus COVID-19 ini juga masih terdapat pada permukaan badan pesakit ataupun si mati. Jadi ini menguatkan lagi hujah bahawa mudarat masih tetap ada meskipun pesakit itu telah meninggal dunia. Jadi kaedahnya adalah apabila berlaku sesuatu kematian, mayat itu akan diletakkan di dalam body bag, lalu ditutup dan dizip, kemudian ditayamumkan di atas body bag tersebut, kemudian disolatkan oleh pasukan urus jenazah. Seterusnya dibawa ke tempat perkuburan untuk dikebumikan. Semua urusan jenazah pesakit ini adalah melalui pihak yang berautoriti, iaitu KKM, Majlis Agama Islam Negeri ataupun dan juga JAKIM. Bahkan ahli keluarga dan ahli waris sendiri pun tidak dibenarkan untuk uruskan jenazah pesakit COVID-19 ini. Kerana apa? Kerana dibimbangi berlaku kemudaratan yang lebih besar. Justru pendapat dilakukan tayamum di atas body bag, beg berisi mayat itu adalah bertepatan dengan maslahah yang berlaku pada waktu ini, iaitu untuk mengelakkan kemudaratan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ahlam atas kupasan yang cukup menarik pada hemat saya. Seterusnya kita nak beralih pula kepada soalan tambahan, yang mana soalan ini ditujukan kepada saudara Faizul Hisham, selaku panel yang pertama, dan soalannya berbunyi, bagaimana pula dengan solat para frontliners, yang mana kita sedia maklum masa ataupun keadaan frontliners di Malaysia cukup tertekan, dengan jumlah pesakit yang ramai, dengan pesakit yang memerlukan bantuan kecemasan dan sebagainya. Jadi dipersilakan saudara Faizul untuk mengupas perkara ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Isu tentang solat para petugas frontliner ini, yang mana mereka ini mengendalikan pesakit COVID-19 ini, kemungkinan mereka ini mempunyai masa yang amat terhad untuk melaksanakan solat. Jadi adakah mereka ini dibenarkan untuk melaksanakan solat secara jamak? Baik, bagi menjawab persoalan ini, kita perlulah merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah solat tanpa sebarang keuzuran atau perasaan takut. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud Rasulullah SAW menjamakkan di antara solat zuhur dengan asar dan di antara solat maghrib dengan isyak di Madinah tanpa ada sebarang keuzuran dan bukan kerana hujan. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, apakah tujuan Nabi melakukan sedemikian rupa? Ibnu Abbas menjawab, baginda tidak ingin menyusahkan umatnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasai. Baik, daripada hadis ini
Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri menyebut sesiapa yang ada keuzuran maka diharuskan dia untuk menjamakkan solat. Adapun bagi mereka yang ada keuzuran akan tetapi tidak mahu menjamakkan solat sehingga meninggalkan solat, maka mereka ini berdosa besar kerana meninggalkan solat. Jadi atas asas ini, dalam situasi petugas-petugas COVID yang faktor pekerjaannya terlalu padat dan ketat serta dalam masa yang begitu terhad, maka para ulama menyatakan harus untuk jamak ketika dalam keadaan seperti ini. Terdapat dua cara bagi mereka untuk menjamakkan solat. Yang pertama adalah mereka boleh melaksanakan solat secara jamak takdim ataupun jamak takhir. Yang ini melaksanakan solat tanpa qasar, tanpa memendekkan rakaat. Sebagai contoh, mereka boleh menggabungkan solat fardu asar di dalam waktu zuhur, yakni melakukan solat fardu zuhur 4 rakaat, kemudian melaksanakan solat fardu asar 4 rakaat di dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ataupun melaksanakan menjamakkan solat fardu zuhur dan fardu asar di dalam waktu asar, iaitu jamak takhir. Itu cara yang pertama. Baik, cara yang kedua adalah mereka juga boleh melewatkan solat fardu zuhur dan solat fardu asar di awal waktunya. Contohnya, mereka melaksanakan solat fardu zuhur di hujung waktu zuhur, dan kemudian apabila masuk waktu asar, mereka bangun menunaikan solat fardu asar. Jadi jamak seperti ini juga dikenali sebagai jamak suri mengikut para ulama. Jadi terdapat dua cara yang mana boleh meringankan, yang boleh memberi keringanan kepada para petugas frontliner yang menghadapi kesusahan untuk melaksanakan solat fardu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sungguh tepat dan padat perkongsian yang telah dikongsikan oleh saudara Muhammad Faizul Hisham sebentar tadi. Seterusnya, apakah pendapat saudara Muhammad Ahlam berkenaan dengan sikap masyarakat yang berkeras ataupun yang berdegil, yang mana mereka ingin menguruskan jenazah ahli keluarga mereka yang merupakan pesakit COVID-19 seperti biasa di rumah. Bagi saya, perkara ini sangat bahaya. Sedangkan kita pada hari ini memiliki SOP yang tersendiri. Jadi untuk menjawab persoalan ini, apakah pendapat saudara Muhammad Ahlam berkenaan dengan perkara ini? Dipersilakan saudara. Baik, satu soalan yang menarik. Isu nak bawa balik jenazah ataupun nak tengok jenazah ahli waris yang meninggal disebabkan penyakit COVID ini, saya tengok di Malaysia, alhamdulillah, masih belum ada lagi, tak ada lagi kes kedegilan daripada ahli waris si mati yang menuntut untuk berbuat demikian. Saya kira prinsip yang senang yang boleh diamalkan, iaitu keputusan fatwa ulama pada hari ini bukanlah untuk menyeksa ataupun memberi petaka kepada ahli keluarga ataupun waris, tetapi untuk menjaga mereka, termasuk orang awam yang lain daripada ditimpa musibah yang lebih dahsyat. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga para pemimpin di kalangan kamu. Baik, dalam suasana negara menghadapi dugaan COVID-19 ini, sewajarnya semua masyarakat perlu patuh kepada arahan kerajaan dan pemimpin kerana untuk mengelakkan sebarang risiko ataupun musibah yang lebih dahsyat lagi berlaku. Jadi saya kira hujah ini boleh menjadi sandaran dan kepentingan bahawa kenapa perlunya mengelakkan menjadi individu yang tidak bertanggungjawab untuk membawa balik ataupun melihat jenazah ahli waris, sedangkan jenazah itu dijangkiti oleh wabak penyakit coronavirus. Sekian dari saya sebagai selingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan satu jawapan yang cukup menarik saya kira daripada saudara Muhammad Ahlam.
sebentar tadi. Sebelum saya membuat pergulungan, saya juga ingin berkongsi berkenaan dengan satu isu dalam bab perkahwinan pula. Yang mana isunya ialah jurunikah atau wali tidak dibenarkan ataupun tidak berjabat tangan ketika akad nikah. Baiklah, dalam akad nikah, berjabat tangan bukanlah satu rukun, bukanlah kewajipan. Apa yang penting ialah lafaz akad nikah, iaitu lafaz ijab oleh wali dan lafaz qabul oleh pengantin lelaki yang perlu ada. Oleh itu, isu ini bukanlah isu yang serius ataupun isu yang memeningkan kepala kita. Hanya memerlukan umat Islam untuk mempelajari ilmu secara lebih mendalam, mempelajari dengan orang yang betul. InsyaAllah isu ini tidak akan timbul sewaktu pandemik COVID-19. Sama juga dengan isu akad nikah melalui video call maupun video conference, yang mana isu ini hampir sama dengan isu sebentar tadi. Yang mana dalam isu akad nikah melalui video call maupun video conference ini, ulama telah bersepakat bahawasanya ia dibolehkan ketika wabak COVID-19 ini. Yang mana mungkin ada kekangan dari segi pergerakan, mungkin pasangan saling berjauhan daripada negeri lain dengan negeri lain, dan perkara ini ulama sepakat dibolehkan. Tetapi perlu diingatkan, mereka perlulah memenuhi beberapa syarat seperti berikut. Yang pertamanya ialah memenuhi semua rukun dan syarat sah nikah menurut syarak. Yang keduanya, tidak ada unsur penipuan. Dan yang ketiga ialah majlis tersebut mestilah berlangsung pada tahap al-qayyin, iaitu bukan zon. Dan untuk tambahan, majlis akad nikah tersebut juga mestilah dilakukan dalam satu majlis, bukan dalam majlis yang berasingan. Aku nikah akad nikah dan aku kawinkan akad nikah dengan pinangan engkau. Muhammad Razif bin Muhammad Nasir. Aku nikahkan akad nikah akan Fatin Nabilah binti Hussein yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Fatin Nabilah binti Hussein dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Petugas akan menekapkan kedua belah tangannya ke atas debu tayamum lalu dinipiskan. Selepas itu, petugas akan menyapu muka jenazah sambil berniat, sahaja aku tayamumkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Perlu diingatkan bahawa jenazah hendaklah sentiasa berada dalam beg keselamatan yang telah disediakan. Seterusnya, petugas hendaklah membersihkan debu tayamum yang pertama terlebih dahulu sebelum menekapkan ke bekas yang kedua dan menipiskannya. Kemudian petugas akan menyapukan debu di atas tangan kanan jenazah. Seterusnya, petugas akan membersihkan debu yang kedua tadi sebelum menekapkan tangan ke bekas yang ketiga lalu dinipiskan. Seterusnya, petugas akan menyapu tangan kiri jenazah. Perlu diingatkan bahawa semua proses ini dilakukan dalam keadaan menyapu di atas beg plastik sahaja. Umat Islam di sekitar ibu kota mula memenuhi masjid negara seawal 12 tengah hari bagi menunaikan solat Jumaat. Selain itu, prosedur operasi standard SOP seperti mengambil suhu badan dan memastikan jemaah membawa sejadah turut dipantau. Jemaah juga menjarakkan kedudukan masing-masing di dewan solat seperti yang ditanda kaki tangan masjid. Sebelum solat Jumaat, tazkirah ringkas selama 30 minit diberikan penceramah jemputan. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita, iaitu saudara Muhammad Faizul Hisham dan juga saudara Muhammad Ahlam atas kesudian bersama kita dalam satu perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada sidang penonton yang setia bersama kami dalam program ini. Dan semoga apa yang disampaikan sebentar tadi memberi manfaat kepada kita semua. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.